Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, yang paling ditakuti bakal berlaku lagi di Malaysia. Aduh, tak habis-habis. Tak habis-habis nak kuasa, tak habis-habis nak Power Rangers. Mau jadi gaban agaknya. Tapi apa boleh buat, begitulah politik. Dan kali ini Isham Jalil sendiri membuat pengakuan tentang perkara yang menakutkan ini. Tapi sebelum itu, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe. Saya berikan big love dan small love, mini love. Kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, saya ucap terima kasih. Yang sudah subscribe, tekan butang notifikasi pun sudah terima kasih. Yang join member, jutaan, bilion, triliun, terima kasih. Dan yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe kerana ia percuma. Dan join member, itu bagus kerana kita akan mula pada tahun ini untuk berikan giveaway, berikan penghargaan kepada semua subscriber, maafkan saya, kepada semua member dalam channel ini. So kita akan bagi t-shirt, keychain, topi, souvenir, giveaway, merchandise dan macam lagi daripada The Twin TV. Okay, so apa yang terjadi? Isham Jalil sendiri mengakui bahawa Malaysia kita ini berdepan risiko kerajaan bertukar lagi. Dia nyatakan ini lebih kurang pukul 6 petang tadi dilaporkan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kerajaan bakal bertukar lagi. Maksudnya Datuk Seri Anwar Ibrahim digulingkan sekali lagi, Perdana Menteri sekali lagi, semua sekali lagi, apa sekali lagi, pening kepala kita. Perhimpunan Agung UMNO 2022 akan berlangsung minggu depan dan Ketua Penerangannya Isham Jalil memaklumkan pelbagai perkara berbangkit bakal dibincang. Ini termasuklah isu kekalahan pada PRU15, kerjasama dalam parti kerajaan perpaduan dan pemilihan parti. Katanya dia memberikan satu pengumuman, katanya dalam kenyataan itu, kita akan bincang mengenai pemilihan UMNO kerana dalam waktu kritikal ini keadaan ekonomi tak elok. Tidak elok, kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi. What? Kerajaan bertukar lagi dan sekiranya UMNO tak stabil, banyak perkara akan terjadi. Saya fikir untuk menstabilkan UMNO, lebih baik jangan tukar kerajaan. Biarlah UMNO di dalam kerajaan sampailah UMNO comeback semula, sampai UMNO kuat semula. Kalau dia bukan kerajaan, lagi dia tak kuat. Tapi kecuali dia pindah lagi bersama dengan Bersatu dan juga bersama dengan PAS di dalam Perikatan Nasional. Apa boleh buat kalau begitu? Kalau dia pindah, maksudnya GRS terpaksa pindah, GPS terpaksa pindah untuk beri sokongan sampai cukup. Jadi kalau UMNO bergabung dengan Perikatan Nasional pun belum cukup lagi majoriti muda. Jadi kena ada lagi daripada yang lain lompat pula, tarik sokongan lagi. Aduh, janganlah. Kata Isham Jalil lagi, jika tumbang kerajaan, berlaku lagi ketidakstabilan politik, maka pelabur tak akan masuk. Aduh, betul itu, saya setuju. Apa akan jadi pada negara kita? Jangan sebab itu saya kata pemilihan UMNO ini bukan hanya memberi kesan kepada UMNO sahaja, sebaliknya seluruh negara akan terkesan dan menentukan apa yang jadi pada negara ini, katanya pelapor bernama pada hari ini. PAU 2022 sebelum ini dijadualkan dari 21 hingga 24 Disember 2022, namun ditangguhkan kepada 11 hingga 14 Januari 2023. Semalam, Ketua Pembangkang iaitu Hamzah Zainuddin berkata dia tidak menolak prospek
Perikatan Nasional kembali berkuasa selepas menjalin pakatan baru. Gabungan itu juga tidak menolak bekerjasama dengan Barisan Nasional yang pengerusinya Ahmad Zahid Hamidi memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan bukannya Perikatan Nasional selepas pilihan raya umum lalu mengakibatkan kebuntuan politik. Ini susulan dakwaan terdapat rancangan baru yang digembar-gemburkan sebagai langkah London untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan yang berkaitan juga, Hisham yang juga berkata, UMNO perlu berusaha untuk membetulkan stigma masyarakat terhadap parti itu yang sering didakwa mengamalkan rasuah sekiranya mau bangkit semula selepas berdepan prestasi buruk pada PRU 15. Orang kita tak kira dia ideologi apa, dia tetap tidak suka rasuah. Dia sukakan parti yang bersih, katanya. Jadi untuk bergerak ke hadapan, kita kena selesaikan dulu perkara ini. Kerana selagi tidak diselesaikan, stigma yang kata UMNO ni parti rasuah tak boleh dibuang. Katanya seperti dipetik laporan bernama. Saya setuju dengan perkara ini. UMNO kena fokus dengan perkara ini dulu. Fokuskan dulu dengan perkara bagaimana untuk menghapuskan stigma masyarakat, persepsi masyarakat yang buruk dengan UMNO. Yang sekarang ini melekat di fikiran masyarakat kebanyakannya, bukan semua, tapi ramai masyarakat di Malaysia melekat di pikiran UMNO rasuah. Rasuah UMNO. Kalau tak ada rasuah bukan UMNO. Kalau bukan UMNO kalau nak UMNO pasti rasuah. Begitulah. Jadi saya setuju dengan apa yang disebut oleh Isham Jalil ini. Usaha perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikan stigma positif masyarakat kepada UMNO, iaitu bukan parti rasuah. Menurutnya lagi, dalam usaha untuk membersihkan Malaysia daripada perbuatan rasuah, orang-orang baik perlu melibatkan diri dalam politik. Kata Hisham, jika dunia politik terus dipenuhi orang jahat, Malaysia bakal berdepan pelbagai masalah. Kerana dasar negara akan ditentukan sendiri oleh individu yang mengamalkan perbuatan terkutuk itu, katanya. Saya setuju. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berharaplah semoga PAU UMNO ini akan dapat memperkukuhkan kerajaan yang ada. Maksud saya ialah supaya menjunjung titah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk kerajaan perpaduan ini. Janganlah tiba-tiba ada pula ketetapan baru daripada UMNO yang menarik sokongan, jadi kerajaan perpaduan ini musnah, hancur, runtuh. Lepas tu jadi tukar lagi. Sekarang lepas tu siapa lagi menjadi Perdana Menteri? Okey, lagipun kita bagilah peluang kepada kerajaan perpaduan ini yang telah diilhamkan sendiri dan diperkenankan oleh Agong ini untuk bekerja dulu. At least bagilah mereka bekerja 5 tahun. Tengoklah macam mana. Kalau diorang tak bagus, kita sama-sama di dalam PRU 16, kita jangan undi. Itu saja. Dan jadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.